A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kerana pada hari ini kita bertemu buat kesekian kalinya dalam PDPR, pembelajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, subjek pendidikan Islam bersama murid-murid tingkatan 3 UM dan 3 USM. Dan mungkin ini merupakan pertemuan kita dalam Google Meet yang terakhir, sebab kita akan mula bersekolah secara bersemuka mulai minggu depan. Okey, insya-Allah. Okey, pada tajuk kali ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk dalam bidang ibadah, iaitu tajuk yang ke-19. Bunyi tajuk ni ialah tadi baca tak bunyi. Ada orang baca tak boleh nak sebut, tak apa. Saya sebut Qiyamul Lail. Okey, sebutannya ialah Qiyamul Lail, pemangkin kekuatan jiwa. Okey, tajuk ini 1, 2, 3, 4, 5 perkataan. Bermula dengan perkataan Qiyamul Lail. Kamu tentu biasa sebut perkataan ini, malah mungkin pernah melalui berpengalaman melalui Qiyamul Lail. Mungkin masa di sekolah rendah dulu ada buat program perkhemahan dan sebagainya, ataupun di rumah kamu sendiri, kamu bersama-sama dengan keluarga dan sebagainya. Kita tak tahulah pengalaman masing-masing, tapi mungkin ada yang kamu pernah yang berpengalaman membuat Qiyamul Lail, ataupun sekurang-kurangnya pernah dengar nama Qiyamul Lail. Jadi kena sebut pun dengan sebutan yang betul, Qiyamul Lail. Okey, cuba sebut Qiyamul Lail. Okey, pada orang yang pertama kali sebut, pengalaman barulah sebut perkataan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni perkataan bahasa Arab. Qiyam bermaksud apa? Belajar bahasa Arab. Apa dia qiyam? Berdiri. Qiyam, qama yaqumu, qiyam, berdiri, ataupun bangun, diri, stand up. Al-lail, apa dia maksud al-lail? Al-lail bermaksud malam. Okey. Jadi Qiyamul Lail adalah satu frasa tarkib idhafi, Qiyamul Laili, yang bermaksud bangun malam. Okey, apa dia bangun malam ni? Maksud kata kita tidur malam, di sebahagian daripada kita tidur tu kita bangkit untuk melakukan ibadat. Itulah namanya Qiyamul Lail, bangun malam. Semua orang biasa bangun malam ni, tengah duduk tidur, tiba-tiba tersedak. Rupa-rupanya nak terkencing. Pergilah kencing di tandas. Lepas daripada qada hajat-hajat tu, pergi tarik selimut balik, lena balik. Itulah saat yang paling sedap ketika kita tidur, iaitu kita terjaga dan kita tidur pula. Bermaksud itulah dugaan yang paling kuat sekali. Bila Allah nak bagi sesuatu yang hebat kepada seorang, Allah akan uji jiwa orang tu dengan sesuatu yang sedap yang dia tak boleh nak tinggalkan. Okey? Jadi Qiyamul Lail, pemangkin. Apa maksud pemangkin? Pemangkin merupakan dalam bahasa Inggeris catalyst, pendorong. Pendorong ataupun yang boleh menjana sesuatu perkara yang lain. Dengan Qiyamul Lail tu boleh menjana, mendorong kekuatan jiwa. Jiwa ni perlukan kekuatan, barulah kita mampu untuk melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang disuruh oleh Allah. Kalau jiwa lemah, tak guna kalau badan kuat, tapi jiwa lemah. Jiwa lemah takkan mampu nak mengangkat tangan, nak doa tu pun tak mampu.
Tapi kalau nak angkat tangan, nak tumbuk orang, mampu. Itu kekuatan badan, kekuatan jiwa. Okay? Nak angkat tangan berdoa, nak suruh diri kita ni bercakap benda-benda yang elok, nak fikir benda-benda yang elok, nak tengok benda-benda yang elok, dia bertitik tolak daripada jiwa yang kuat. Okay? Kalau jiwa tak kuat, takkan mampu nak menghadapi serangan-serangan ataupun cabaran-cabaran yang boleh meruntuhkan jiwa dan diri seseorang. Jadi untuk menguatkan jiwa seseorang, okay, salah satu caranya yang boleh memangkin akan kekuatan jiwa itu ialah melakukan qiyamul lail ataupun bangun malam untuk beribadat. Okay. Kita sekarang tengok maksud, hukum dan dalil qiyamul lail. Okay. Qiyamul lail ialah ini dia. Okay, Nafis baca maksud qiyamul lail. Qiyamul lail ialah amalan bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti menunaikan solat tahajud dan membaca Al-Quran. Okey, bagus. Apa dia? Amalan bangun malam. Maksud kata kena tidur dulu. Kena tidur dan pada waktu sebahagian daripada tidur tu kita bangun. Bukan bangun pukul 8 pagi tu dah. Tu bukan qiyamul lail dah. Tu dah hari lain. Okey. Bangun di tengah-tengah tidur tu, mungkin pada pukul 2 ataupun 3 ataupun 4 ataupun 5 pagi. Okey. Kita bangun tu untuk apa? Untuk beribadah. Kita kata beribadah. Bukan bangun nak tengok bola. Kita kalau ada bola yang apa tu? Live kan. Piala dunia, piala Eropah, piala apa-apa sekalipun, kita sanggup set nak bangun pukul 3 pagi sebab nak tengok game. Nak tengok bola. Sanggup. Tapi itu bukan beribadah. Itulah kata. Boleh bangun pukul 2 pagi, pukul 3 pagi sebab nak tengok bola sebab badan dia kuat. Tapi tak boleh bangun untuk bangun subuh pada pukul 6 pagi, tak mampu nak bangun sebab jiwa lemah. Okay, sekarang kita memerlukan jiwa yang kuat. Okey, jadi kita bangun malam untuk beribadat kepada Allah SWT seperti menunaikan solat tahajud dan membaca Al-Quran. Okey, dalam maksud ini diberi contoh, dua contoh perbuatan yang dilakukan ketika qiyamul lail. Yang pertama apa? Solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud. Okey. Dan membaca Al-Quran. Selain daripada kedua ni, macam-macam lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan ketika qiyamul lail. Contohnya ialah berzikir. Contohnya ialah berdoa. Okay? Kalau kita bangun tidur tu, kita duduk saja tengok phone, semak Instagram je, buka WhatsApp nak tengok, tapi tak buat sesuatu perkara yang merupakan ibadat kepada Allah, tak kira sebagai qiyamul lail, ruginya. Okay, kita tengok seterusnya. Hukum. Hukum sunat. Apakah hukum melakukan qiyamul lail? Sunat. Apa maksud sunat? Sunat ni maksud kata buat dapat pahala, tak buat dosa tak? Tak berdosa sebab sunat. Okey. Jadi tak payah buatlah, sunat je pun. Kalau kata macam tu, tak payah buat sunat, tak payah buat sunat, buat wajib je lah. Sunat ini, perbuatan amalan-amalan sunat ni ialah mencantikkan amalan wajib kita. Okay? Kalau kita di rumah kita tu, kita nak rumah kita kemas, cantik. Bukan setakat benda-benda yang wajib sahaja, benda-benda yang sunat sahaja. Kamu faham kan maksud saya kan? Okay? Benda yang wajib kena ada apa? Kena ada dinding rumah kita, kena ada tiang, kena ada bumbung. Okay? Kita nak juga hak sunat. Contohnya nak kerusi. Kerusi ada pun tak ada pun tak apa, tak ada pun tak apa rumah kita. Tapi kalau ada, cantiklah rumah kita. Tu boleh faham tak? Kamu boleh faham tak? Analogi yang saya cuba sebutkan. Nak jadikan rumah kita tu mesti ada tiang, dinding. Kalau kita tak puasa, tak solat, maksudnya dinding tak ada, tiang tak ada lah. Punah ranah lah rumah kita.
Tapi kalau kita melakukan amalan yang wajib sahaja, sunat kita tak mau buat. Ataupun kita solat sahaja, puasa sahaja kan, ibarat kita ada rumah, ada tiang, ada dinding lengkap lah melindungi kita daripada panas dan hujan. Tapi dalam rumah kita tak ada apa. Kita nak isi rumah kita tu dengan perabot-perabot, dengan peralatan-peralatan yang untuk menyempurnakan hidup kita. Kita kenalah isi dengan perabot-perabot, peralatan-peralatan yang lengkap, barulah kita selesa. Macam itulah juga ibadat kita, mesti kita tambah dengan amalan yang sunat supaya kita cantik ibadat kita di mata, di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil naqli, maksud kata apa dalil ayat Quran dan hadis yang kata mensyariatkan qiyamul lail. Okey. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya suka tu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maksud dia. Alia Maisara baca maksud dia. Okey. Alia Maisara baca maksud dia. Dan daripada sebahagian malam, bertahajudlah kamu sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu menempatkannya di tempat yang terpuji. Okey, maksud hadis, maksud ayat Quran ni macam tu. Okey, semua boleh tengok dan baca. Dan daripada sebahagian malam, bertahajudlah kamu sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Ni siapa kata ni? Allah kata. Ni dalam ayat ini kita boleh nampak dia. Boleh nampak dah apa dia kelebihan melakukan solat tahajud. Okey, nampak tak nampak? Nampak tak nampak? Aina Syamimi. Ya, Ustaz. Okay, dalam ayat ni, apa dia yang dikatakan kelebihan melakukan tahajud? Supaya kita ditempatkan dalam kalangan orang yang terpuji. Bukan dalam kalangan, ditempatkan di mana? Di tempat yang terpuji. Ini bukan janji kosong. Pemimpin politik bolehlah janji kosong. Ini Allah Ta'ala yang janjikan kepada umat manusia, kalau kamulah tambah solat tambahan, kalau tambah ibadat kamu, bagi nilai tambah kepada amalan wajib kamu tu, apa yang Allah Ta'ala akan beri, dia akan tempatkan orang yang melakukan tahajud tu di tempat yang terpuji. Maksud kata di dunia ke di akhirat? Tempat yang terpuji tu. Di dunia ke di akhirat? Ni tempat yang terpuji yang dijanjikan Allah tu di dunia ke di akhirat? Akhirat. Di Akhirat. Akhirat. Bukan akhirat saja, ni. Allah janjikan tempat yang terpuji tu di dunia dan di akhirat. Okey. Orang yang sentiasa bertahajud, Allah akan bagi kekuatan kepada dia. Dia akan nampak hebat di mata manusia. Dia akan nampak gerun di mata musuh. Okey. Di dunia ni Allah akan bagi tempat yang terpuji untuk dia. Allah akan bagi kehormatan kepada dia. Hormat manusia. Orang merasa hebat dekat dia. Kan kita perasakan ada orang-orang yang kita tengok kita rasa wah hebat. Ada orang kita tengok kita rasa alah lekeh. Rasa kita tu. Jadi hebat-hebat tu main daripada mana? Allah yang bagi. Dan itu tempat dia tu
Tak sama dengan tempat kita. Kalau makam dia, tempat dia di tempat yang terpuji, kita akan nampak hebat pada kedudukan dia, pada rupa parah dia, pada nur di wajahnya. Dan begitulah di akhirat lagilah di akhirat. Yang mana duduk dalam kubur tu gelap. Okey, gelap dalam kubur tu, Allah akan cerahkan. Seperti mana dalam kegelapan malam ni, kita sanggup bangkit untuk bertemu dengan Allah. Di kegelapan malam di dunia ni, di akhirat Allah akan bagi cahaya dalam kegelapan kubur kita. Itulah tempat yang terpuji. Itu baru dalam kubur. Belum lagi pergi ke mahsyar dan belum lagi pergi ke syurga. Karena kita duk tanya-tanya apa amalan ni yang boleh bawa kita ke syurga? Apa amalan yang boleh kita jadikan nampak hebat di mata manusia? Hak ni iaitu bertahajud. Okey, itu dalil yang pertama. Kita tengok hadis pula yang kedua. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Afdalus salati ba'dal faridati salatul laili. Riwayat Muslim. Okey. Maksudnya, sebaik-baik solat selepas solat fardu ialah solat malam. Solat fardu tu terbaik dah lah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kerana itu kewajipan kepada kita. Tapi bagi orang yang rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, rasa tak cukup lah. Tak cukup lah solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak saja tak cukup. Nak tambah lagi. Maka Allah hadiahkan pada orang-orang yang merinduinya, iaitu solat malam. Dan Nabi pun kata macam tu. Sebaik-baik solat selepas solat fardu ialah solat malam. Jadi di sini apa ni? Nota guru. Guru kena buat apa? Bimbing murid melaksanakan amali qiyamul lail, solat tahajud, solat hajat dan solat taubat dan solat tasbih. Macam mana nak bimbing? Kita tak boleh berjumpa. Apa yang saya mampu buat ialah menyebut benda-benda ni supaya kamu dengar dan termotivasi untuk melakukan amalan-amalan ini. Okay? Sebelum ni kalau kita tak datang pun dalam minda kita, dalam kepala kita tentang perkara-perkara ni. Tapi dengan kita belajar macam ni, kita akan nampak apa yang terbaik, apa yang bagus, apa yang hebat. Macam mana nak jadi macam ni? Macam mana nak jadi macam ni? Macam mana nak dapatkan kedudukan yang bagus di mata manusia di dunia? Macam mana nak dapatkan kedudukan yang bagus di mata Allah di akhirat? Ini dia. Jawapan dia ada kat sini. Okey. Bimbing murid melakukan amalan qiyamul lail secara beradab dan beristiqamah. Okey. Qiyamul lail ini kalaulah kita tak dapat lakukan, lakukanlah setiap malam. Kalau tak dapat lakukan setiap malam, lakukanlah seminggu sekali. Kalau tak dapat lakukan seminggu sekali, buatlah sebulan sekali. Kalau tak dapat buat sebulan sekali, buatlah setahun sekali. Kalau tak dapat buat setahun sekali, buatlah seumur hidup sekali. Petara tu. Okay. Biasanya kita tengok. Amalan semasa qiyamul lail. Nak buat apa semasa qiyamul lail? Amalan semasa qiyamul lail. Okey, tolong baca Ustaz. Siapa nak baca? Nurul Awatif baca. 1. Memulakan qiyamul lail dengan solat tahajud 2 rakaat dan diikuti solat sunat yang lain seperti solat hajat, solat taubat dan solat tasbih. Solat tasbih. Okey. Itulah ditunjukkan di nombor 1 ini amalan apa yang kita nak buat semasa qiyamul lail. Itu dia punya flow dia, aliran dia. Mula-mula kita solat sunat tahajud 2 rakaat, solat sunat tahajud 2 rakaat ini lillahi ta'ala. Lepas tu lepas salam kita bangkit pula buat solat sunat yang lain. Sunat apa pun boleh buat, tak semestinya ikut pada aliran yang ditunjukkan ni. Nak buat solat istikharah boleh, nak semayang sunat hajat boleh, semayang witir boleh, semayang apa pun boleh. Okey. Nak dengan tak mau saja.
Okey. Solat hajat. Solat hajat ni ialah satu solat yang kita nak minta apa-apa dengan Allah dengan cara solat. Okey. Solat ini ialah kalau kita nak bercakap dengan Allah, maka kita solat. Kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, bacalah Al-Quran. Sebab ayat-ayat Al-Quran itu ialah ayat-ayat Allah, wahyu Allah, kata-kata dari Allah. Bila kita baca Al-Quran, sepertinya Allah sedang bercakap dengan kita. Solat pula, bila kita nak bercakap dengan Allah, kita nak mengadu dengan Allah, nak minta kepada Allah, maka dengan solat. Macam kita lah nak minta apa-apa daripada ayah kita, kita akan pergi jumpa elok-elok kan. Jumpa elok-elok, cakap elok-elok. Dan minta lah permintaan kita tu. Okey. Kalau kita nak minta sesuatu daripada ayah kita, kan, kita nak sesuatu, kita nak minta kepada ayah kita, macam mana cara kita nak pergi jumpa ayah kita? Kita pergi jumpa seorang-seorang ke kita pergi jumpa ramai-ramai? Kamu jawab sendiri. Kalau kita nak minta sesuatu daripada ayah kita pergi minta masa tengah kelam kabut ke, ayah kita duk sibuk, duk bercakap dengan orang ni, dengan orang kita nak pergi macam tu ke? Ataupun kita nak tunggu saat ayah kita duk relax, suasana sunyi, semua orang lena, kita pergi minta diam-diam. Mana lebih baik? Okay, saya tahu jawapan kamu. Itulah. Dengan manusia, dengan ayah kita pun kita akan cari saat yang terbaik. Apatah lagi kita nak minta sesuatu daripada Allah. Okay? Saatnya ialah waktu malam, pada masa orang lain semua tengah lena, kita bangkit dan kita bertemu dengan Allah dengan melakukan solat-solat macam ni. Kita solat hajat 2 rakaat, mintalah apa yang kita nak. Okey, sama ada dunia ataupun akhirat, minta api. Okey. Nak minta kat orang, malu. Orang kata kita, orang kecam kita, orang keji kita. Dekat Allah ni jangan nak malu. Okey. Sebut apalah, apa saja yang kita nak. Apa yang terlintas dalam fikiran kita, insya-Allah Allah akan beri. Okey. Fad'uni astajib lakum, Allah kata, doalah kepada aku akan tunaikan permintaan kamu. Lepas tu solat sunat taubat. Okay, kita solat sunat taubat ni, kita manusia ni berdosa. Kita nak kembali kepada Allah, maka kita lakukan solat sunat taubat. Bukan setakat kata, aku taubat dah. Bukan macam tu je. Kita bangkit malam dan tunaikan solat sunat taubat. Dan begitu juga solat sunat tasbih, sunat yang memuji Allah. Okay. Yang kedua, apa dia amalan yang lakukan semasa qiyamul lail. Yang kedua, siapa nak baca? Amirah baca. Yang kedua, memperbanyak zikir, istighfar, membaca Al-Quran dan berdoa. Itulah amalan-amalannya. Apa dia? Zikir, istighfar, membaca Al-Quran dan berdoa. Zikir tu apa? Zikir dalam bahasa Arab bermaksud sebut. Sebutlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebutlah. Tak boleh sebut banyak, sebut sikit. Tak boleh sebut sikit, sebut sekali. Semua tu mendatangkan pahala yang cukup besar kepada kita. Cuma mulut kita saja. Okay? Malas nak mengungkapkan kalimah-kalimah zikir. Okay? Sebut pada masa kita bangkit tengah malam. Kalau dia tak percaya benda ni, bermaksud iman tu lemah lagi. Iman kepada Allah masih lemah. Sebut sekali saja subhanallah, maka betapa besarnya pahala yang Allah akan bagi. Yang kita tak nampak di dunia ni, kita nampak di akhirat nanti. Percayalah, yakinlah. Okay? Yang kedua, istighfar. Apa dia istighfar? Siapa tahu istighfar apa dia? Alia Syaza, apa dia istighfar? Lena lah awal lagi. Nafis, apa dia istighfar? Atika Fatin, apa dia istighfar? Banyak juga. Zulzikri, apa dia istighfar?
semua tak ada dah kah? Kan saya duduk cakap seorang-seorang ni. Auni Safia, apa dia istighfar? Ada orang dah. Saya duduk cakap seorang-seorang. Syok sendiri. Alia Maisara. Astaghfirullah. Sebut Oh. astaghfirullah. Tinggal kita dua je lah Alia Maisara. Tak lain lena habis dah. Oleh kerana semua dah lena dah, kita stop kat sini je lah. Kamu sambunglah baca sendiri lah. Istighfar ialah memohon ampun. Memohon ampun daripada Allah. Ni saya abangkan apa tu Alia Maisara seorang lah. Ada semua lena dah. Alia Maisara. Ya. Istighfar ialah memohon ampun. Perkataan istighfar itu maksudnya memohon ampun. Dan lafaz istighfar ialah astaghfirullah. Maksudnya aku mohon ampun daripada Allah. Aku mohon ampun dengan Allah. Itu maksud istighfar. Okay. Membaca Al-Quran dan berdoa merupakan amalan-amalan yang dilakukan selepas daripada solat sunat tadi. Okey. Yang ketiga, amalan semasa qiyamul lail disudahi dengan solat sunat witir. Okey. Tahu tak solat sunat witir macam mana? Tak tahu kamu bulan puasa kamu pergi sembahyang tarawih kan? Okay, kalau kamu sembahyang tarawih sampai habis, kamu akan bertemu dengan 3 rakaat solat witir yang mana dibuat secara 2 rakaat yang pertama dan diteruskan dengan 1 rakaat. Itulah solat witir. Jadi solat witir inilah yang kita buat juga semasa qiyamul lail. Kenapa dibuat yang terakhir? Kerana solat witir merupakan penutup. Penutup kepada solat-solat sunat. Lepas solat sunat witir, kita tak solat sunat dah. Itu sambung tidur balik lah. Kalau nak tidur lah, kalau tak mau tidur pun tak apa, nak study ke kan. Untuk kejayaan pelajar-pelajar cemerlang, antara rahsia kejayaan orang cemerlang ni ialah melakukan qiyamul lail. Bangkit tu, student ni nak ambil SPM ke apa ke, bangkit awal pagi, solat sunat tahajud, sunat hajat dan sunat witir, baca Quran sikit, lepas tu sambung dengan study sampai ke subuh. Itulah saat yang terbaik di mana otak kita sedang fresh, sangat fresh dan menerima ilmu dengan mudah sekali, bahkan macam span yang mengelap ayat. Okey. Jadi itulah amalan-amalan semasa qiyamul lail. Mesti buat hak ni ke? Tak, ini contoh sahaja. Kalau kita tak nak solat tahajud sebab kita malas nak pergi ambil ayat semayang, malas nak pergi ambil wuduk sebab sejuk, tak apa. Kita zikir saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bing tidak balik. Okeylah tu. Boleh juga pada-pada dengan orang malas. Tapi tawaran Allah tu besar. Ikut kamulah, yang penting kat mana kamu mampu buat, kamu buat. Mampu baca Quran, baca Quran. Mampu berdoa, berdoa. Mampu solat, solat. Tapi yang terbaik ialah susunan yang inilah, mula dengan 1, 2 dan 3. Antara amalan Rasulullah SAW sebelum qiyamul lail termasuklah bersiwak. Bersiwak. Ni maksudnya apa ni? Bila kita bangkit-bangkit tidur tu, adakah kita nak pergi make wuduk terus? Ada amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah sebelum nak buat yang tu, iaitu apa namanya? Bersiwak. Apa dia bersiwak? Aina Syamimi? Syamimi tidur, bukan nak jawab. Atikah Fatin? Lena ke? Bukan nak jawab. Alia Maisara lah, tak lena lagi. Alia Maisara, apa dia bersiwak? Saya tak tahu. Bersiwak ialah memberus gigi. Bersugi. Istilah yang lain disebut juga bersiwak.
bersiwak. Okey. Bersiwak. Apa dia bersiwak ni? Berus gigi. Sebab apa disunatkan berus gigi ni? Bila kita berus gigi, kita akan jadi segar, akan jadi fresh. Kalau kita tengah mengantuk tu, hampa kumur, ambil berus gigi, gosok dengan serta merta, hak mengantuk tu serap hilang. Kamu alami macam tu kan? Itulah kelebihan dia. Bersiwak ataupun memberus gigi ni. Yang kedua, apa lagi yang buat ni? Selepas berus gigi, memandang ke langit sambil membaca Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Baca yang ni, iaitu surah Al-Imran ayat 190 bermaksud sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Nak didik hati kita supaya kita faham dan berfikir pada tanda-tanda kebesaran Allah ni. Kita dah nampak ni sekarang malam, sekejap lagi siang, tu malam balik. Siapa buat? Adakah jadi sendiri? Fikir yang tu pun sudah cukup untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Okey. Okey, kelebihan orang yang mengamalkan qiyamul lail. Apa kelebihan dia? Yang pertama, doa dimakbulkan oleh Allah. Okey. Kalau kita qiyamul lail ni maksud kita daftar ahli menjadi kawan kepada Allah SWT. Bila kita kawan dia, kita suka kat kawan. Macam kita berkawan dengan kawan-kawan kita kat sekolah lah. Kawan baik kita sayang kan. Kawan baik kita ni kalau nak pinjam duit, kita bagi. Kalau bukan kawan kita nak apa, kita tak bagi. Itu perbandingan dia. Allah pun sama juga. Kalau kita baik dengan dia, kita minta apa pun, dia bagi. Yang kedua, menjadi hamba yang bersyukur. Kelebihan orang mengamalkan qiyamul lail. Yang ketiga, mendapat kemuliaan dan tempat yang terpuji di sisi Allah. Sama ada di dunia pun sama, di akhirat pun sama. Tempat yang terpuji. Bukan kata akhirat je lah, dunia pun sama. Ada orang kita nampak orang tu berada di tempat yang keji. Pada penampilan dia, pada kehidupan dia, pada pakaian dia, pada itulah. Menampakkan dia berada pada tempat yang keji. Ada setengah orang kita nampak dia berada tempat yang terpuji, tempat yang hebat. Pada mata pandangan kita, pada kehidupan dia, pada itulah, pada orang tu sendiri, kita boleh nampak kedudukannya. Jadi kita nak yang tu. Allah yang bagi semua tu. Okey. Yang keempat, memberi ketenangan kepada jiwa untuk lebih khusyuk beribadat kepada Allah. Kita nak khusyuk ibadat Allah, kita solat ke, kita buat amalan apa-apa, tak nak, bukan kerana manusia, bukan kerana nak suruh orang puji, bukan kerana nak hebat di mata manusia, tak. Kita nak dekat dengan Allah. Okey. Kita seolah Allah, kita dengan Allah tu dekat. Kata khusyuk tu kita dekat dengan Allah. Okey, maka itulah qiyamul lail, bangkit malam. Dan yang kelima, beroleh balasan syurga di akhirat. Siapa nak bagi? Okey. Balasan syurga di akhirat. Okay. Ini merupakan kelebihan kepada orang yang mengamalkan qiyamul lail. Okay. Habislah di situ. Okey. Jadi ada soalan nak tanya, tentunya kamu tak ada soalan nak tanya. Okey, tajuk ini habis. Sikit tu je. Okey, sikit tu je yang kita nak belajar tentang tajuk qiyamul lail ni. Mana hilang dah. Hilang. 156. Kan dia 165. Okey. Qiyamul lail ni bermula daripada maksud, kita mula balik. Apa dia maksud? Bangun malam untuk beribadat kepada Allah. Itu maksud qiyamul lail. Apa dia? Bangun malam untuk beribadat kepada Allah. Itu maksud qiyamul lail. Hukumnya apa? Sunat. Dalilnya ini dia surah Al-Isra dan hadis Nabi. Okey, amalan sebelum qiyamul lail apa? 3 ingat tu amalan sebelum qiyamul lail. Okey, solat sunat, zikir, istighfar, baca Al-Quran, berdoa dan disudahi dengan solat sunat witir. Okey, sebelum nak buat semua tu, Rasulullah buat apa? Bersiwak dulu, berus gigi dulu. Okey, bangkit tidur tu, berus gigi dulu.
dan memandang ke langit dan sambil membaca ayat ini. Dan kelebihan orang yang mengamalkan qiyamul lail. Okey. Jadi orang yang mengamalkan qiyamul lail ni, kenapa dia melakukan qiyamul lail? Adakah kerana dia nak abang kat orang? Hang tahu tak, semalam aku bangun pukul 3 pagi aku semain tahajud tu. Buat macam tu, kosong lah, tulang ayam lah, zero, tak dapat apa. Okay? Tapi orang-orang yang berbuat kebaikan ni, dia diam mulut dia, jangan abang kat orang. Biar dia dengan Allah sahaja. Itu tinggi, kedudukan yang tinggi. Dan kedudukan seperti itulah Allah akan bagi kelebihan-kelebihan ini, insya-Allah. Maka insya-Allah saya akan bagi soalan, dan dalam pertemuan kita nanti, kita tak buat Google Meet dah. Okey. Jadi kita berhenti kat situ. Kalau ada apa-apa, kamu boleh PM saya nak tanya apa-apa kalau belum faham lagi. InsyaAllah kita berhenti di situ. Kita baca, sama-sama baca tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, kita berhenti di situ. Kita bertemu hari Rabu ini insya-Allah, dan di kelas pada minggu depan hari Ahad insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.